salam sejahtera dan selamat bertemu di dalam Puisi Nusantara. Saya Syafa'atul Sarah Silahuddin ingin mengajak anda menelusuri jenis-jenis puisi yang terdapat di seluruh Nusantara. Dalam episod kali ini, kita akan mengenali sejenis lagi puisi iaitu rejang. Rejang merupakan puisi tradisi yang berkembang seiring dengan kemasukan agama Islam ke alam Melayu melalui pelabuhan Melaka. Puisi rejang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah dan sehingga hari ini, rejang masih diamalkan di Melaka. Hari bulan rejangnya udang, mayang mengurai di malam Khamis. Seludangnya jatuh di tengah laman, baik dibuang perangai iblis. Iblis itu merosakkan iman. Seperti syair, nazam, gurindam dan jenis-jenis puisi yang lain, puisi rejang juga dipersembahkan dengan iramanya yang tertentu. Untuk mengulas lanjut mengenai puisi rejang ini, marilah kita bersama dengan tokoh tetap program ini iaitu Encik Roslan Madun. Rejang ialah puisi tradisional mempunyai 5 baris rangkap. Ya. Suku katanya sama seperti pantun atau syair, iaitu sekitar 8 hingga 12 suku kata setiap baris. Rejang dimulakan dengan menyebut tarikh kejadian mengikut kalender Islam. Ya. Kemudian barulah diikuti dengan isinya sebanyak 4 baris yang berikut. Isi rejang ialah tentang dakwah Islamiah, ya, atau tentang nilai-nilai agama, tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Ya. Kerana rejang itu merupakan sebuah puisi yang menjurus kepada ilmu tauhid, ya, untuk menjadikan kita sebagai seorang umat Islam yang beriman. Rejang ini sebenarnya sangat terkenal di negeri Melaka. Ya. Sampai sekarang ia masih lagi aktif diamalkan. Antara tokoh yang mengamalkan rejang sampai hari ini ialah Tuan Haji Abdul Rahim Embi. Ya. Beliau juga telah melahirkan ramai anak-anak murid, ya, atau pelajar. Nurliza Muhammad Yamin yang kita dengar tadi, ya, adalah salah seorang murid beliau lah. Ya. Jadi rejang ini walaupun tidak begitu popular di kalangan masyarakat, tapi sebenarnya sampai ke hari ini ia masih diamalkan oleh sebahagian daripada mereka-mereka yang memperjuangkan rejang ini, terutama di negeri Melaka. Tuan Haji Abdul Rahim Embi sendiri sebenarnya masih lagi aktif mengamalkan rejang ini, dan beliau masih meneruskan, ya, mengadakan bengkel, memberi ceramah, mengajar di sekitar negeri Melaka. Ya. Jadi dia boleh dipersembahkan dengan cara berkreatif. Ya. Cara berkreatif kita boleh persembahkan rejang ini supaya ia menarik minat masyarakat atau generasi muda untuk mempelajari rejang ini dan seterusnya mempopularkan puisi tradisional warisan bangsa kita ini. Walaupun rejang ini merupakan puisi sufi, ya, atau puisi ketuhanan, tapi tak salah kalau kita buat persembahan dengan iringan muzik. Ya. Itu salah satu cara, ya, untuk kita menarik minat masyarakat, terutamanya anak-anak muda. Ya. Saya pernah melihat persembahan rejang ini dan ia sangat menarik sebenarnya. Ya. Sangat menarik bila ia dipersembahkan dengan akordion misalnya, ya, atau dengan alat-alat muzik yang lain. Ya. Yang penting isi rejang itu atau mesej dalam rejang itu yang menceritakan tentang nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai pekerti Rasulullah SAW, ia akan sampai ke dalam jiwa kita dan dengan sendirinya, ya, kita telah menjadikan satu persembahan yang bernilai tinggi. Disebabkan isi rejang itu sangat penting, ya, ataupun ia memberi banyak nasihat kepada kita atau memberi panduan kepada kita. Jadi
saya fikir rejang ini mesti kita lestarikan. Ya. Kita jangan tinggalkan rejang ini dan kita akan sama-sama suburkan dia di dalam masyarakat supaya akan terus menjadi instrumen penting untuk mendidik, ya, untuk mendidik kita, untuk memperkuatkan iman kita. Sambil itu, kita akan dapat juga melihat atau kita dapat menyaksikan rejang ini menjadi sebagai sebuah seni persembahan yang begitu tinggi nilainya. 13 hari bulan rejangnya gajah berlari menderu-deru, tempitnya lantas turun ke paya. Kita yang hidup baik berguru, sudahlah mati, apakan daya. Belas hari bulan rejangnya singa berlari di atas bukit, lilit sauh remang bulunya di atas dunia. Jangan kau babit, di akhirat jua akan sungguhnya. 15 hari bulan rejangnya ikan bermain di dalam kolam, mati ditikam dengannya gala. Syurga menanti anaknya Islam, baik dikerjakan suruhan Allah. 16 hari bulan rejangnya labi beranak di bawah bangsa, mati ditimpa tulang bumbungan. Banyaknya nabi berasal, manakan sama nabi junjungan. Belas hari bulan rejangnya helang terbang mereda awan, membuat sarang dalam belukar. Sudahlah datang jemputan Tuhan, ilmu dicari sebagai bekal. 18 hari bulan rejangnya baning berlari tersangat cepat, mari dijerat dengannya rotan. Kalau tiada roh makrifat, kematian kita di hari syaitan.
kerajaan telah mengumumkan skim jaminan prihatin dana jamin atau SJPD yang berjumlah 50 bilion ringgit. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan pertamanya meningkatkan pembiayaan maksimum daripada 500 juta kepada 1 bilion ringgit. Keduanya ialah memperluaskan skop pembiayaan pada pembelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun, dan ketiganya membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan mereka adalah sekurang-kurangnya 75%. Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Narjadi Uli diom abar ai bajau. Setelah menyampai ke Doha EDK Jeri, kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu. Kopi Bosian mempai kodogo Dimna Michael dan abal ai kadaza. Pemuda kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Cikgu, terima kasih kerana bersama-sama saya pada hari ini, Cikgu. Dan tahu dari pengalaman saya, Cikgu, ya, rejang ni merupakan puisi tradisi yang sudah lama bertapak di Melaka. Boleh tak kalau Cikgu ceritakan secara lanjut mengenai rejang ni? Rejang ni datang ke Melaka sezaman dengan Azam, sezaman dengan Gurindam. Bermakna sekitar tahun 1500. Ya, tapi diperkembangkan pada tahun 1640. Rejang ni sebenarnya di Melaka hanya bertapak di daerah Jasin saja, iaitu di Kampung Rim. Ya, dan saya dapat rejang ni daripada Tuan Imam Haji Abu Bakar, dah arwah sekarang ini, dan Tuan Imam Haji Abu Bakar dapat daripada Tuan Imam Haji Muhammad bin Hashim atau bin Hashim. Sejarah rejang ni ke Melaka tu, dia sejarahnya dimulakan daripada Haji Muhammad Hashim ni. Ya, sebelum tu kita tak dapat sejarahnya. Dan bila saya buat lawatan ke keluarga Haji Muhammad Hashim ni, diberitahu bahawa rejang ini bermula daripada dia punya datuk atau daripada moyang dia. Cikgu, tadi cikgu katakan bahawa rejang ni sama seperti Nazam dan Gurindam. Ya. Pasti rejang ni memiliki iramanya yang tertentu. Sebenarnya rejang ni dia kelompok syair lah. Kelompok Nazam dan kelompok Gurindam. Dia ada lagu dia. Dan lagu dia ada dua versi. Satu versi lelaki, satu lagi versi perempuan. Ya. Versi lelaki ni saya dapat daripada Tuan Imam Haji Abu Bakar. Dan versi perempuan ni dapat daripada arwah Hajah Habsah, isteri kepada Tuan Haji Hashim. Saya akan dendang ya, Safah. Lagu bagaimana nak menyanyikan atau melagukan rejang ni. Tapi yang saya lagukan ini adalah versi lelaki. Ya. Dengar siapa ya? Satu hari bulan rejangnya kuda aman lalu ke pasar pacu anak Indragiri. Syair zaman muda bestari, tuntutlah ilmu, kenalkan diri. Itu dia punya rangka yang pertama. Siapa Sebab rejang ni dia ada 5 baris. Dia kena ada nafas panjang. Jadi orang tua macam saya ni dia tak boleh alun sangat. Ya, orang muda memang sedap. Ya. Saya beri contoh yang kedua. 2 hari bulan rejangnya kijang mengantuk di rumpun buluh, makan kaduk di dalam padi. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, kita yang hidup akhirnya mati. Orang hidup dia lawannya mati. Ya. Sebab rejang ni nanti dia merupakan puisi agama. Ya.
Sebab ada pandangan mengatakan, macam R.O. Winston mengatakan bahawa puisi Rejang ni adalah puisi mistik, dia katakan. Ya? Tapi setelah saya buat kajian, saya bertanya, sebenarnya Rejang ini adalah puisi agama. Ya? Dan zaman dulu, ya, zaman saya kecil-kecil, Rejang ni dibaca pada waktu malam, ya, khususnya dalam majlis perkahwinan. Selepas saja orang tua lelaki berjanji, selepas dia bernazam, mereka akan baca Rejang. Itu untuk lelaki. Tapi untuk perempuan, orang perempuan akan baca Rejang setelah mereka berendoi, ya, berjanji perempuan, kemudian mereka melakukan endoi atau berendoi, lepas tu mereka akan tutup dengan Rejang. Cikgu, jadinya Rejang ni sama seperti nazam, gurindam yang memiliki nilai-nilai keagamaan, iya kan cikgu? Dalam Rejang ini, dia ada nilai-nilai agama, terutama nilai tauhid, iaitu nilai berkaitan dengan kelahiran Nabi Adam, kemudian kejadian manusia, kemudian kelahiran Nabi Muhammad, dan akhirnya ditutup dengan kejadian kiamat lah. Ya. Jadi Rejang ni dia ada 30 rangkap, 30 bait. Dia mula dengan bait yang pertama, mengikut hari bulan lah, 1 hari bulan, 2 hari bulan, sampai 30 hari bulan. Dan dalam bait yang ketiga, ya, Rejang ini dia berkaitan dengan rangkap di mana dia sarankan kepada kita, ya, supaya menuntut ilmu, ya, berdasarkan surah Iqra tu, ya, membaca tu. Jadi dengan ada ilmu barulah kita boleh memperkenalkan diri kepada masyarakat lah. Kemudian dalam bait yang ketujuh baru dijelaskan kelahiran Nabi Muhammad, ya. Daripada situ dijelaskan pula kepada kita bagaimana kita nak menuntut ilmu, ya. Dan ilmu ini menurut puisi Rejang dalam bait yang ke-20, kalau kita tak mengenal anggota 7, Syafa tahu tak apa itu anggota 7? Anggota 7 tu adalah panca indera kita. Jadi apa kaitannya dengan Rejang? Jadi anggota 7 ni, Syafa, ya, sebenarnya anggota semayam, ya. Ada hadis Nabi mengatakan bahawa kita paling dekat dengan Allah ketika kita sujud. Dan apabila kita sujud, anggota 7 ini akan terletak di atas tanah lah, di atas muka bumi. Itu yang dimaksudkan anggota 7, iaitu dahi kita, kita punya kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga ujung kaki kita. Itu anggota 7. Itulah hebatnya Rejang ni, Syafa, ya, kepada masyarakat kita dan orang-orang dulu, ya, dia mencipta sesuatu, ya, terutama puisi-puisi tradisional. Dia kaitkan dengan kehidupan, ya, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Perkara berkait dengan nyawa, berkait dengan kesihatan rakyat, kerajaan tidak akan mengambil pendirian demi kepentingan rakyat. Perkara ni perlu diberi secara percuma. Kerajaan tanggung seperti mana yang sebelum ini, Disember misalnya, yang Mak Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bahawa kita telah ada 83% dan untuk 83% melibatkan kos lebih kurang 2.05 bilion. Ini kerajaan bayar, rakyat tak bayar-bayar. Malah melalui belanjawan yang sama, bagi menggalakkan lagi, barangkali ada yang merasa tak yakinlah dengan vaksin yang
diberikan oleh kerajaan mahu dapatkan sendiri melalui swasta dan sebagainya. Kita sediakan pula peruntukan melalui pencukaian yang mana mereka yang boleh claim lah. Vaksin sendiri boleh claim. Okey. Supaya kita nak supaya rakyat tidak terbeban. Dan atas setiap orang kalau saya boleh kongsi jangkaannya dengan kos yang pembelian yang kita buat. Secara pukul ratanya atas setiap orang kerajaan menanggung dalam RM77. Rejang ni kalau saya fikirkan pasti ada di tempat-tempat lain yang berada di Nusantara ni, Cikgu. Jadi boleh Cikgu jelaskan tentang keadaan ini? Sebenarnya rejang ini, perkataan rejang ini, dia ada kaitan dengan Nusantara. Sebab salah satu tempat di Sumatera Selatan bernama Rejang dan dia ada bahasa rejang sendiri. Cuma rejang di Sumatera Selatan ni dia dinyanyikan, bukan disyairkan, ya. Dan di Melaka juga ada dua versi. Satu versi Melayu, satu lagi versi Baba Nyonya. Cuma bezanya rejang Melayu dia ada 5 baris. Dia ada 5 baris serangkap. Rejang Baba Nyonya dia macam pantun, 4 baris serangkap. Kemudian dari segi penggunaan, sejarah penggunaan, orang-orang dulu menggunakan rejang ni selain daripada semasa berzanji, digunakan juga untuk hiburan lah. Terutama apabila selesai mereka memotong padi, ya, mereka akan adakan keramaian lah, keluarga, biasanya keluarga, dan mereka akan lagukan rejang, ya. Sebab puisi-puisi lama, saya fokus kepada rejang, dia mempunyai makna yang sangat tinggi, ya, yang boleh mendidik anak-anak. Kita kena perkenalkan rejang kepada masyarakat hari ini bagi mengenal jati diri bangsa kita. Terima kasih, Cikgu. Ya. Baik, itulah tadi temu bual saya bersama Cikgu Abdul Rani Embi, tokoh rejang di Melaka. Hari bulan rejangnya naga tasik kuala 7 memandang ikan lalu sekawan tahu membaca tubuh yang 7 ibarat mengenal hamba dan Tuhan. 21 hari bulan rejangnya musang mati ditimpa rawang, ditimpa oleh kelopak bulu. Sudah terbujur badan seorang, kain kafan lekat di tubuh. 22 hari bulan rejangnya memerang betina terlampau jahat, tidak mendengar perkhabaran orang, sudah terbujur di liang lahat. Imam dan khatib berjalan pulang. Puisi tradisi sangat menarik jika dipersembahkan secara kreatif, termasuklah rejang. Semoga puisi-puisi tradisi ini akan terus berkembang dalam masyarakat kita. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang.